Shalom, sahabat ini berita misian bertajuk Cara Baharu untuk Mencari Seorang Istri, kisah Zbigniew dari Poland. Zbigniew mula berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan seorang istri setelah dia menamatkan pengajian seminarnya di Poland komunis. Dia merasakan bahwa jika dia menjadi seorang pastor yang baik, dia benar-benar perlu mempunyai seorang istri yang baik. Tidak lama selepas tamat pengajian, para pemimpin gereja menghantar Zbigniew dan sedozen graduan lain ke Tenggara Poland untuk mengetuk pintu-pintu ataupun menginjil dari rumah ke rumah. Wilayah Tenggara adalah jauh dari rumah Zbigniew di utara. Orang-orang muda harus berusaha memenuhi keperluan orang ramai sambil menawarkan buku-buku Kristen dan memberikan pelajaran Alkitab. Zbigniew dan rekan-rekannya berpecah kepada beberapa kumpulan, 2 orang dalam setiap kumpulan. Mereka mengecat dinding. Mereka membersihkan rumah. Sesetengah orang tidak percaya bahwa mereka boleh menerima bantuan secara percuma. Setiap petang, para pemuda itu menawarkan pembelajaran Alkitab. Pada suatu hari, Zbigniew dan rekan seperjalanannya, Jarek, mengetuk pintu rumah di Bandar Lesko. Hujan turun dengan sangat lebat. Awan gelap menyembunyikan matahari, udara sejuk memenuhi udara. Ramai orang menutup pintu mereka. Selepas beberapa rumah, sebuah pintu terbuka dan seorang wanita berusia kira-kira 40 tahun melihat keluar dengan curiga. "Siapa Anda?" dia berkata. "Kenapa Anda ketuk pintu saya?" Zbigniew dan Jarek menjelaskan bahwa mereka adalah orang Kristen dan ingin bercakap tentang Yesus. "Saya sedang bersiap untuk mandi," kata wanita itu. "Saya akan tanya suami saya sama ada dia mahu bercakap dengan Anda." Dia menutup pintu seperti yang dilakukan oleh jiran-jirannya. Zbigniew tertanya-tanya sama ada dia akan kembali. Tetapi dia kembali selepas beberapa menit. "Suami saya tidak sihat dan tidak mahu bercakap," katanya. "Tetapi saya ingin berjumpa dengan Anda dan mendengar lebih lanjut tentang Yesus. Bolehkah Anda datang kembali?" Pemuda-pemuda itu bersetuju untuk kembali. Apabila mereka mengetuk pintu itu kemudian, wanita itu menjemput mereka ke ruang tamunya. Lebih kurang 10 orang duduk di situ. Mereka tidak sabar-sabar untuk mendengar apa yang akan dikatakan oleh pemuda-pemuda itu tentang Yesus. Antara orang yang berada di dalam bilik itu ialah seorang wanita muda yang bernama Maja. Untuk beberapa lama dia telah membaca Alkitab sendiri. Dia juga pernah berdoa untuk mendapatkan suami yang baik. Lelaki muda di bandarnya merokok dan minum minuman keras. Dia inginkan suami yang setia kepada Tuhan dan bebas daripada ketagihan. Selepas pertemuan itu, Maja berkata kepada wanita yang menjemputnya, "Zbigniew akan menjadi suami saya." Tidak lama selepas pertemuan itu, Zbigniew menjemput Maja untuk belajar Alkitab di bandar lain kira-kira 60 batu ataupun 100 km jauhnya. Dia pergi dan kedua-duanya mula berbalas-balas menulis surat. Tahun itu ialah 1986, jauh sebelum kemunculan telepon bimbit dan email. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1987, penginjil Mark Finley mengadakan perkumpulan penginjilan di pelabuhan utara Gdansk. Zbigniew menjemput Maja untuk hadir. Setiap petang, dia menyertai 1.200 orang lain untuk mendengar tentang Yesus di panggung wayang yang penuh sesak. Pada pertemuan terakhir, Maja memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dalam pembaptisan. Hari ini, Zbigniew dan Maja telah berkawin selama 35 tahun dan mempunyai 2 anak perempuan dewasa, Maja dan Natalie. Zbigniew bukan saja seorang pastor, tetapi juga seorang guru seminari
pemimpin gereja dan penceramah tetap di Hope Channel Poland. Dia kagum kepada cara bagaimana Tuhan menjawab doanya dan doa Maja untuk mencari pasangan yang baik. Keluarga saya datang dari jauh di utara Poland, manakala istri saya datang dari jauh di selatan, katanya. Adalah mustahil untuk bertemu tanpa campur tangan ilahi. Dia memuji penginjilan literature LI kerana memainkan peranan penting dalam perkawinan mereka. Saya selalu memberitahu pelajar muda di seminari, Anda perlu berhati-hati apabila Anda pergi dari rumah ke rumah kerana Anda mungkin akan mendapat istri, katanya. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 Anda pada tahun 2017 yang membantu membina studio televisyen untuk Hope Channel Poland. Zbigniew ialah penceramah tetap di Hope Channel Poland, cabang Hope Channel International tempatan. Itu sahaja berita mision kita pada Sabat ini. Tuhan memberkati kita semua.